Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Tetapi banyak orang yang dah meyakini tauhid sifat 20, maka mereka tidak terima tauhid yang dikatakan tauhid asma wa sifat, rububiyah dan uluhiyah. Kenapa ya? Kerana kita dari kecil dulu diajar sifat 20, sampai sifat 20 tu kita boleh hafal melalui nyanyian, wujud, qidam, mukhalafatun dan seterusnya. Cuma saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat muslimin dan muslimah, ia memang tauhid yang dikatakan tauhid sifat 20 ni diakidahi pada asalnya oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Cara ringkas ya, supaya masa kita dapat dihadkan. Tetapi pada masa umur 40 tahun, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan yang dikatakan akidah Mu'tazilah yang dikenal sekarang sebagai sifat 20. Tapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak menyusun sampai sifat 20, tapi Imam Al-Maturidi menyambungnya sampai sifat ke-20. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada masa umur 40 tahun Allah beri dia hidayah, sehingga dia dapat hidayah, dia ingin mengikrarkan dia sudah meninggalkan yang dikatakan sifat 20, atau sifat 20 sekarang, ataupun akidah Mu'tazilah. Dia naik ke atas mimbar di hari Jumaat. Ia pada masa itu kita tak seperti zaman sekarang, ada media, mungkin TV, radio, handset dan sebagainya, media canggih ni. Tapi zaman mereka, bagaimana mereka nak menyebarkan, nak menghebahkan sesuatu perkara, mereka naik atas masjid, di mana di hari Jumaat mereka naik atas mimbar. Di mimbarlah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau orang Arab ada baju, kalau diistilahkan di Saudi, mislah. Baju, ada baju lagi satu, mislah. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari buka baju yang dikatakan mislah tadi, kemudian setelah dibuka, dicampakkan. Apa dia mengatakan? Dia mengikrarkan di depan sejumlah jamaah di hari Jumaat, aku meninggalkan akidah Mu'tazilah sebagaimana aku meninggalkan ataupun menanggalkan bajuku ini. Tetapi oleh kerana akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelumnya sudah tersebar ke segala pelosok, untuk nak tarik balik tidak semudah zaman sekarang. Jadi orang tak ramai yang mengetahui bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat daripada akidah yang dikatakan sifat 20 sekarang. Terutama antaranya orang-orang di negeri kita, bila kita bawakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, mereka mengatakan ini tauhidnya orang-orang Wahabi. Lihat, ini bahaya ni. Dan mereka mengatakan bahawa bila kita buktikan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat daripada akidah yang katakan Mu'tazilah tadi sifat 20, tandanya walaupun kita tak lihat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita tak sempat nak lihat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bertobat daripada akidah tersebut di atas mimbar, tetapi dia menulis sejumlah kitab yang mengajak kita kepada akidah yang kita katakan sekarang, akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Lanjutan ni kita boleh bincang nanti. Apa dia? Dia menulis satu buku, Al-Ibana an Usulid Diyanah. Nama bukunya Al-Ibana an Usulid Diyanah. Kalau di Mesir diterbitkan dengan nama Al-Ibana fi Usulid Diyanah. Dalam kitab ini jelas bahawa tauhid yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah bertobat daripada akidah Mu'tazilah, dia mengajar tauhid yang kita bincang sekarang, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Buku Al-Ibana an Usulid Diyanah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Indonesianya buku putih. Kalau yang dalam bahasa Malaysianya itu diterjemahkan oleh Abdullah Al-Qari, kenali daripada Kelantan. Tapi buku ini diharamkan oleh JAKIM. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin oleh kerana ini membongkar akidah yang sebenar Abu Hasan Al-Asy'ari, sedangkan akidah yang ada di Malaysia, akidah Mu'tazilah, akidah yang dianut oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum dia bertobat, maka buku ini diharamkan. Saya tak tahu kenapa. Jadi dapatkan buku ini yang dikatakan buku putih yang menjelaskan bahawa akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mereka mengatakan Al-Ibana an Usulid Diyanah ditulis oleh ulama-ulama Wahabi. Lihat, supaya orang menolak buku ni. Hatta di Malaysia ini berapa ramai ulama-ulama yang mengajarkan akidah sifat 20,
Dia mengatakan terang-terang, dia mengatakan di masjid atau di mana-mana, hatta di atas mimbar pernah saya dengar, mereka mengatakan jangan dibaca buku Al-Ibana an Usulid Diyanah. Buku ini katanya ditulis oleh ulama Wahabi. Saya katakan, dan saya yakin bahawa Al-Ibana an Usulid Diyanah ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari kerana ada buku seterusnya. Nama bukunya Maqalat Islamiyin. Maqalat Islamiyin ni sama dengan akidah yang ditulis dalam Al-Ibana Usulid Diyanah. Maqalat Islamiyin 2 jilid. Yang ketiga Al-Luma'. Dan banyak lagi. Ada 5 buku yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sama seperti buku Al-Ibana an Usulid Diyanah yang dituduh oleh mereka buku ini ditulis oleh ulama Wahabi. Bagaimana 5-5 boleh sama? Dan Al-Ibana an Usulid Diyanah itu bukan dikumpul manuskripnya oleh orang Saudi, tapi orang Mesir. Manuskripnya ada di mana? Ada di London, ada di Amerika, ada di Jepun. Maaf, di Jerman, maaf. Ada di London, ada di Jerman, dan ada di Amerika. Sebab bila mereka datang ke negeri kita, di antara buku-buku ni diangkut oleh mereka. Jadi dikumpul oleh orang ni, jadilah satu buku Al-Ibana an Usulid Diyanah. Handwritingnya juga di photostat. Dan buku-buku yang dikatakan ni, dulu mereka tak ada alat cetak, semua pakai tulisan tangan. 3 buku, Al-Ibana an Usulid Diyanah, Maqalat Islamiyin, Al-Luma' dan buku yang lain, tulisannya sama. Sesiapa di sini tak boleh tiru-tiru tulisan saya. Makanya di antaranya tulisan adalah tanda tangan, tak boleh tiru. Faizal depan saya ni, saya tak boleh tiru tulisan dia, dia tak boleh tiru tulisan saya. Begitu juga membuktikan bahawa Al-Ibana an Usulid Diyanah adalah handwriting ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Subhanallah. Ala kulli hal, kalau kita kembali kepada akidah Imam Abu Hasan Asy'ari, akidahnya setelah bertobat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan akidah salaf, itulah akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dia sudah bertaubat kepada Allah setelah 40 tahun dia mengajarnya di masjid di Damaskus, Damsyik. Dia naik ke mimbar dan dia mengatakan, aku adalah fulan bin fulan. Siapa yang belum tahu, aku adalah fulan bin fulan. Selama ini aku mengajar kepada kamu akidah berasaskan pemikiran falsafah Yunani. Maka sekarang aku akan melemparkan dan mencabut kembali apa yang aku ajarkan selama ini. Seperti mana dia buka jubahnya dan dia lempar jubahnya, sebagaimana aku melemparkan jubah aku ini. Aku bertaubat kepada Allah dan aku kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu beliau mengarang buku yang judulnya Al-Ibana an Usulid Diyanah, penjelasan tentang ajaran-ajaran pokok agama. Sila anda beli buku itu, Al-Ibana an Usulid Diyanah. Diterjemahkan di Malaysia ni oleh Ustaz Abdullah Qari. Boleh dicari itu, kitab tersebut. Dan minta maaf saya, kita di Nusantara kitab itu saya tidak tahu ya, apa sengaja disembunyikan dari pengetahuan orang ramai atau bagaimana, tidak di-highlightkan. Yang kita belajar sifat 20 yang disebut akidah Asy'ariyah kan, merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, disebutlah Asy'ariyah. Sifat 20 itu memahami sifat Allah menggunakan ilmu falsafah Yunani, logika. Kan ada 3 itu kan. Allah punya sifat yang wajib, lawannya mustahil, kemudian mungkin kan, jaiz. Dia lemparkan semuanya itu. Dia kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mensifati Allah dengan sifatnya yang layak baginya, seperti mana Allah menjelaskan di dalam kitab Al-Quran, atau seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Dia kembali ke situ. Kita tak balik-balik lagi. Pengarang buku itu dah taubat kepada Allah, yang kita masih syak. Dikatakan oleh Uthman Muhammadi, kita orang Melayu ini ada 3 dimensi dalam otak kita. Yang pertama akidahnya akidah Asy'ariyah, kedua fikahnya mazhab Syafi'i, dan tasawufnya siapa? Ghazali. Kan yang dicari itu kan, aku mencari mana Ghazali Syafi'i. Ya tengok, betul tak? Itu yang dicarikan itu. Kenapa ada di kepala kita sampai ada 3 dimensi? Sementara Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaihi telah kembali ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan difahami oleh salafus salih. Saya tidak paham kenapa buku itu tidak di-highlightkan ke hadapan orang ramai. Kitman. Ini termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan. Dr. Jauhari Mat dan kawan-kawannya dulu pernah jadi panel akidah, nasional punya level. Selalu dia mengatakan dan disebutkan isu ini dan mengakui kebenaran itu, tetapi ada kalimat tapi itu. Dibimbangi nanti akan berlaku dajjah, huru-hara, orang jadi bingung, biarkan aja lah. Itu termasuk kitman, menyembunyikan. Saya harap anda beli buku itu ya, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah Qari, Aqhas, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Beliau terjemahkan sebagai Aqidah Ahli Sunnah kalau tidak salah. Bukunya kecil saja. Beliau memang sengaja dicetak seperti kecil. Okay. Al-Ibanah an Usulid Diyanah, penjelasan tentang Usuluddin, tentang Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana Abu Hasan Al-Asy'ari selama 40 tahun beliau dibesarkan oleh ayah tirinya Al-Jubba'i. Dan dia ni Al-Jubba'i itu ayah tirinya ialah ketua ulama Mu'tazilah di zaman itu, yang mendahulukan logika daripada nas Al-Quran dan Sunnah, yang sekarang disebut logik, didahulukan akal. Kalau tidak logik, mereka sanggup mengetepikan Al-Quran dan Sunnah, lalu mentahrif makna ayat Al-Quran. Sehinggalah hari ini kita mendengar, dan kita sudah belajar juga, umpamanya yadullahi fawqa aydihim. Yadun itu kan tangan, tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak mau menterjemahkan Allah itu punya tangan, lalu diterjemahkan tangan itu sebagai kuasa. Ya, innallaha istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Istiwa itu maknanya mengawal. Tidak mau, itu disebut akidah khalaf, disebutnya orang yang kemudian, yakni mentahrif makna Al-Quran. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, apa adanya diterima. Tentang hakikatnya Allah saja yang lebih tahu. Allah itu beristiwa, istiwa itu singgasana di atas 'arsy-Nya, sesuai dengannya sebagai Rabb. Tentang kaifiahnya wallahu a'lam. Imam Malik rahmatullahi alaihi ditanya tentang makna istiwa, makna yadun. Anda sudah tahu jawaban beliau. Yadun, dia kata ma'ruf, dia tahu kamu apa makna yadun, literally, itu makna tangan. Wal kaifu majhul, bagaimananya tangan itu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'atun, dan bertanyanya adalah bid'ah. Kerana Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Biarkan seperti itu. Saya selalu mengatakan kepada anda, saya sedang duduk di atas kursi. Ini disebut apa ini? Tangan kursi kan? Sofwan ada tangan, kursi pun ada tangan. Maka Sofwan sama dengan macam itu kan? Yang sebut saya itu. Sofwan ada telinga, kuali pun ada telinga. Maka Sofwan dengan kuali sama ke? Marah saya. Itu sama dari sudut makna literally. Literally saja. Doesn't mean sama. Kaifiahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Selamat itu. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, daripada menterjemahkan itu dan ini sampai susah. Tengok kita belajar sifat 20 susah kan? Sehingga hari ini mungkin anda sudah lupa yang 20 tu. Ingat berapa? 2 aja jangan-jangan ingat. Ya? Susah sekali nak mengingat. Kayak sifat-sifatnya itu begitu detail. Padahal sebenarnya begitu mudah sekali. Iaitu kata dia, nas'atu ilmi tauhid wa awamiluha min ad-dakhil wal kharij. Itu pala suratnya. Nas'atu ilmi tauhid wa awamiluha min ad-dakhil wal kharij. Perkembangan ilmu tauhid dan fakta-fakta yang menyebabkan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam atau ilmu sifat 20 ni wujud. Baik pun fakta itu daripada dalam ataupun dari luar.
apa silahnya, maka ilmu sifat 20 lahir di muka dunia, sedangkan ilmu ni, ilmu kalam, ilmu tauhid zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi yang pakai Quran. Maka Tuhan kita ni tolong rakyat. Jadi artinya di zaman Nabi memang tak ada benda ni. Adanya termasuklah ilmu orang Yunan. Orang panggil Greek, apa dia Greek tua. Arab panggil Yunan, kita panggil Greek. Greek apa dia panggil, Yunan apa dia panggil. Kita sini panggil Greek atau panggil Yunan. Orang ni terkenal dengan ahli fikih sejak 1000 tahun belum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Ada yang bernama Aristu, ada yang bernama Aflatun, ada yang bernama Sokrat. Ini disebut dalam pelek Arab. Kalau pelek Iblis dia panggil Aristoteles, tertulis ke Sokratis ke berapa sama sekali. Jadi Aristu, Sokrat, Pythagoras, ni 4-5 tokoh-tokoh ahli fikir yang telah wujud di muka dunia ni dan memberi kesan kepada pemikiran manusia ketika itu, termasuklah juga orang Arab sendiri setelah orang Arab terima Islam. Itu dia dulu. Wadiyanatil mukhalifati, dan agama-agama lain, agama Yahudi ada dah, agama hak Nabi Isa bawa bagi orang panggil Nasara ada dah belum pada Nabi, agama Yahudi hak dibawa oleh Nabi Musa ada dah, dan agama dua ni kejap molek, kembali molek di kalangan timur-timur yang menyebabkan orang Islam bila terima Islam pun teringat apa orang panggil terpengaruh juga dengan ajaran Yahudi zaman hari itu, ajaran Nasrani zaman hari itu. Betul-betul supaya kita orang Melayu, orang Melayu terima Islam ni baru lebih kurang kata orang 500 tahun. Tapi bila-bila terima Islam pun dia mari juga tu kesan-kesan Hindu. Oh ia belum daripada orang Melayu terima Islam, belum pada tu dia terima Islam ni, agama kita ialah agama Hindu. Hasil daripada kita orang Melayu zaman hari itu yang beragama Hindu, pahlawan itu ada lagi pengaruh Hindu. Walaupun boleh jadi kita tidak sedar dah. Pengaruh Hindu jaga apa dia? Kalau nikah kat sanding. Ini Hindu. Pada Islam ajar nak kecek orang tino, tidak anak bini kita pun tak baik. Nak pun nak dedah depan lah. Hindu bukan Islam dah. Tapi tak amal lagi pahlawan ni. Apa lagi? Masalah puja kubur, masalah perasak, masalah banyaklah kalau amat sebut. Banyak lagi orang balung amat. Tapi benar yang gitu duduk ni. Ambo kena royak, kena buang berapa kuping-kuping tu nak berada nak buat tapi kuping busuk ni. Dia duduk. Kalau orang nak sangat nak sedang berada tapi tak boleh kalau tidak buat. Semua tu doktor kena kerat nah. Kecok cah orang sepanjang hayat. Kenapa? Kerat tak boleh. Yang gua ni naik ke khotak ni. Jadi ada masa kita buat kuping, ada masa kena kerat kan buat. Tak mahu doktor. Ngaji banyak sekarang, gua ni reti lah. Kalau selagi duk beli ke Oppo bahasa luar dah Oppo ni susah semua. Bawa akak kepo tengok langit luar lagi. Banyak lagi ni. Kemudian syarekah yang para hadirin semua masa kita nak habis dah. فهذه الأسباب كلها من داخلية وخارجية هي التي كونت علم الكلام. Ia sebab puncanya baik dalam baik luar yang menyebabkan wujudnya ilmu kalam. Itu dia tu. Waja'alat huqafan lal qaib nafsi, dan menyebabkan ilmu kalam, ilmu sifat Allah jadi ilmu yang bersendiri. Itu dia. Faman qala innahu ilmun islamiyyun bahtun, maka mana-mana orang yang mengatakan ilmu sifat 20 ni ilmu Islam 100%, lam yata'assar ayya asarin bi falsafah al-Yunan faqad akhta'a. Mana-mana orang yang mengatakan ilmu sifat 20 ni ilmu Islam 100%, tak ada kesan-kesan falsafah Yunan, falsafah Greek, ataupun tak kesannya agama-agama lain, faqad akhta'a, maka benar dia salah. Kira salah. Ilmu kalam ni kena kata ilmu yang dibuat kesan daripada bercampur bau pengajian Islam dengan pengajian Yunan dengan pengajian agama-agama lain. Sengaja dibuat ilmu ni dengan tujuan nak hiar balik. Tujuan nak hiar balik ilmu-ilmu tu. Jadi sebelum daripada kita hiar balik, kita kena reti lakah dia, buah dia, kutar dia belah mana, barulah kita boleh lawan dia balik. Dia beri pada lutut, kita beri siku di sana. Tapi kalau tak tahu lutut dia lagu mana, siku belah mana, kita tahu dia lagu mana. Jadi timbullah ilmu kalam yang menyebabkan adanya istilah-istilah falsafah dan istilah-istilah Greek. Tak lagi dah. Mana-mana orang yang mengatakan ilmu tauhid ni 100% Islam, faqad akhta'a, maka sungguh dia sudah buat salah. Kita duduk. Falhaqqu annahu masijhum minhuma. Sebenarnya kata dia ilmu kalam ini campuran daripada ilmu Islam dan ilmu falsafah Yunan.